Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rabi'ah Azrin Adawiyah binti Khairul Anwar, nombor matrik A169296. Hari ini saya akan membentangkan bagi subjek siasah syariah, iaitu siasah Rasulullah SAW di Mekah. Isi kandungan terdiri daripada definisi siasah syariah, tujuan dan juga siasah syariah Rasulullah SAW di Mekah. Definisi siasah syariah. Dari segi bahasa, siasah ni adalah satu kata terbitan masdar, iaitu yang berasal daripada kata dasar sasa, yasasu dan siasatan. Perkataan siasah ni dari segi penggunaannya dari sudut bahasa bermaksud mentadbir sesuatu perkara dengan baik ataupun pemerintah mentadbir urusan rakyat. Syariah dari segi bahasa diambil daripada lafaz syarak yang menjelaskan ataupun membuktikan mengenai sesuatu yang disandarkan kepada syarak dan menerimanya sebagai sesuatu yang sah. Penggunaan istilah siasah syariah. Pertama, siasah syariah merupakan kaedah pentadbiran dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. Kedua, siasah syariah sebagai kaedah penentuan hukum di bawah bidang kuasa kerajaan Islam. Menurut Ibn Khaldun, siasah syariah adalah satu mekanisme untuk nak jalankan pentadbiran negara dan nak laksanakan hukum merancang serta nak pindah peraturan dan undang-undangnya. Siasah syariah ni juga didefinisikan sebagai politik Islam dan ia merangkumi bidang yang besar, yang mana merangkumi bidang politik, pentadbiran, kewangan, ekonomi dan juga sosial. Rasulullah SAW juga menggunakan perkataan siasah. Sabda Nabi SAW adalah bagi Bani Israel, mereka diuruskan urusannya oleh para Nabi, iaitu tasuhumul anbiya. Ketika seseorang Nabi wafat, Nabi lain datang menggantikannya. Tidak ada Nabi setelahku, namun akan ada ramai para khilafah. Para fuqaha ni mentakrifkan siasah syariah sebagai tindakan pemerintah terhadap sesuatu perkara bagi nak mendapatkan suatu kemaslahatan walaupun tindakan itu tidak mempunyai dalil pada juzuknya. Tujuan siasah syariah yang pertama adalah wasilah untuk nak menegakkan perintah Allah, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kedua, tujuan siasah syariah adalah bagi melaksanakan maqasid syariah, iaitu jalbu al-masalih, untuk mendapatkan kemaslahatan kepada manusia dan juga untuk menghilangkan ataupun nak menolak kemudaratan, iaitu darul mafasid. Maqasid al-syariah ni adalah tujuan Allah nak turunkan syariat Islam kepada manusia bagi menjaga lima maqasid syariah, bagi nak menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Terutamanya perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan sistem hidup dan seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat Islam ni tidak akan dapat disampaikan dan ditegakkan melainkan dengan adanya pemerintahan dan undang-undang. Sejarah dakwah Islamiah pada masa Nabi Muhammad SAW ini terbagi kepada dua masa, iaitu semasa di Mekah dan juga di Madinah. Pentadbiran Islamiah ataupun siasah Rasulullah SAW ini berlangsung di Mekah selama 13 tahun. Siasah Rasulullah SAW di Mekah, yang pertama, pemikiran dan mekanisme sistem politik ataupun siasah ni adalah berpaksikan kepada nilai-nilai akidah. Selama di Mekah, Nabi Muhammad SAW berperanan sebagai ketua agama yang mana mendapat wahyu untuk menyebarkan agama Islam. Di Mekah, wahyu yang diterima lebih berfokus kepada aspek tauhid, kewajipan sosial sesama manusia dan juga tanggungjawab mutlak seseorang individu. Nabi Muhammad SAW juga menegakkan kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah, yang mana maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Penegakan kalimat tauhid ini bukanlah mudah kerana ianya hendaklah diikuti dengan sikap dan perbuatan dalam kehidupan seharian. Pentadbiran Nabi Muhammad SAW juga pada masa itu adalah dengan memperbaiki akhlak masyarakat Mekah dengan mengajak mereka meninggalkan kebiasaan yang merosakkan dan digantikan dengan perbuatan positif, meluruskan cara menyembah Tuhan, mengajak masyarakat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyembah berhala. Yang kedua adalah Al-Quran ini menjadi sumber panduan utama. Semua tindak tanduk dan arahan yang diberikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada masa itu adalah berpandukan kepada Al-Quran. Ajaran Rasulullah SAW menegaskan kepada keesaan Allah, ketauhidan dan juga akidah. Apatah lagi, perbuatan menyembah berhala ni adalah dilarang dalam Islam dan merupakan perbuatan syirik. Jadi pada masa itu Nabi Muhammad SAW ni adalah nak seru supaya masyarakat Mekah ni supaya meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik dan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, yang ketiga, politik berdakwah secara diam-diam dan bermula daripada saudara terdekat, iaitu dakwatul afrad.
politik secara diam-diam ni dimulai daripada keluarga baginda yang terdekat yang tinggal dalam rumah. Selanjutnya kepada sahabat-sahabat terdekat baginda, di antaranya adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Rasulullah berdakwah untuk Islam ni pada mulanya secara rahsia dan sembunyi di Mekah, yang mana Rasulullah menyeru secara rahsia dan berhati-hati daripada kaum Quraisy ni kerana dibimbangi mereka ni terkejut dengan ajaran Islam disebabkan pegangan kuat mereka terhadap fahaman penyembahan berhala. Siasat Rasulullah SAW di Mekah yang seterusnya adalah politik dakwah dilakukan secara besar-besaran. Allah menurunkan ayat untuk mengumumkan dakwah secara terang-terangan ini. Allah berfirman, iaitu fasda'u bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang yang musyrik. Seruan yang bersifat umum pada awalnya ini ditujukan kepada kerabat Nabi, penduduk Mekah di pelbagai lapisan masyarakat dan juga kabilah-kabilah Arab dari pelbagai daerah. Yang kelima, iaitu kritikan terhadap ketidakadilan di institusi sosial. Masyarakat Quraisy Mekah ni, mereka saling membanggakan suku masing-masing, yang mana mereka ni hidup dalam berpuak-puak dan juga mewujudkan pelbagai darjat di antara golongan atasan dan juga golongan bawahan, di mana aswabiah lah. Mereka ni memberikan perhargaan berdasarkan kepada keturunan, kebangsawan dan kekayaan. Jadi maka Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bahawa taraf dan hak darjat manusia ni adalah sama dan tidak saling membezakan, yang mana kita perlu mengamalkan konsep ukhuwah. Seterusnya, siasat Rasulullah SAW di Makkah adalah berfokus pada perancangan, kemudian barulah berinjak kepada pelaksanaan. Sejarah ni mencatatkan bahawa keputusan pentadbiran yang pertama adalah perancangan organisasi ataupun perancangan ingin berhijrah sama ada ke Habasyah maupun ke Madinah oleh Rasulullah SAW. Peristiwa ini telah dilihat telah memberikan impak yang sangat besar kerana berjaya merubah rentak perjalanan sejarah Islam secara khusus dan peradaban manusiawi secara amnya ke arah yang lebih terbuka dan juga berperadaban. Jika kita perhatikan kepada peristiwa hijrah ni, kita dapat lihat dari segi aspek ketepatan perancangan, dari segi aspek kebijaksanaan, menggunakan faktor-faktor daripada awal hingga akhir, bahawa kebijaksanaan merancang juga adalah sebahagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Akhir sekali, siasat Rasulullah SAW di Mekah iaitu terjadinya ataupun berlakunya pelaksanaan Bai'ah Aqabah pertama dan Bai'ah Aqabah kedua, di mana di sini kita dapat lihat bukti awal tahap pelaksanaan fiks siasah. Jadi perjanjian Aqabah pertama dan kedua ni telah ditandatangani oleh di antara suku kaum Aus dan juga Khazraj dengan Nabi Muhammad SAW. Selepas perjanjian Aqabah pertama, Nabi telah menghantar Mus'ab ni untuk menyebarkan agama Islam. Jadi setelah berlaku jaminan keselamatan dan kesanggupan penduduk Madinah ni untuk mempertahankan Islam, maka perjanjian ini telah membawa kepada penghijrahan orang Islam daripada Mekah ke Madinah. Perjanjian Aqabah pertama kita dapat lihat di mana suku kaum Aus dan Khazraj ni berjanji akan beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka akan membantu perjuangan Nabi Muhammad dan juga akan meninggalkan amalan-amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak dan membunuh bayi perempuan. Berlakunya perjanjian Aqabah pertama ni dan berlakunya perjanjian Aqabah kedua, yang mana suku kaum Aus dan Khazraj ni berjanji juga untuk mengulangi taat setia kepada Muhammad dan juga telah membantu ataupun telah menjemput orang Islam dan juga Nabi Muhammad pada ketika itu untuk berhijrah ke Madinah, dan mereka ni turut menyediakan tempat tinggal dan melindungi keselamatan orang Islam, dan mereka mereka ni bersedia untuk mempertahankan agama Islam. Jadi kita dapat lihat di sini pentadbir Rasulullah juga ni apabila berlaku Bai'ah Aqabah ni, Nabi Muhammad telah menghantar Mus'ab untuk menyebarkan agama Islam. Maka di sinilah berlakunya perhijrahan Nabi Muhammad dan juga orang Islam ni daripada Mekah ke Madinah. Kita dapat lihat betapa bijaknya pentadbiran ataupun siasat Rasulullah SAW di Mekah. Kesimpulannya, siasat Rasulullah SAW di Mekah pada masa itu hanyalah khusus kepada soal akidah dan juga ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kepimpinan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW ini telah membentuk satu pembentukan negara Islam pertama dan sebagai titik permulaan berdirinya organisasi politik dalam sejarah Islam, bahkan sejarah politik dunia pada masa kini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.